Jadi sekarang murid kita tengok soalan nombor 9. Cuba kita lihat soalan nombor 9. Sila lihat soalan nombor 9 ni. Okey. Saudara mara dan sahabat andai mula menziarahi Datuk Azim yang sakit kuat di hospital. Okey. Nombor 1, cikgu nak panggil Irfan Zakwan. Irfan Zakwan, sila tengok soalan nombor 9 tu. Nombor 1 betul tak? Sakit kuat. Dia kata perkataan huruf condong tu betul tak? Sakit kuat. Betul. Betul. Okey. Nombor 1 betul Bagus, nombor 1 betul. Nombor 2. Beberapa buah rumah mengalami kerosakan teruk akibat dipukul ribut yang kuat. Betul tak ribut yang kuat? Betul. Betul. Ribut yang kuat betul. Yang ketiga. Siuling kuat menghadapi semua dugaan yang menimpanya sejak ibu bapanya meninggal dunia. Betul tak dia kuat menghadapi dugaan? Betul. Betul. Yang keempat. Lelaki yang kuat itu dapat merebahkan lawannya dalam pertandingan gusti. Betul? Betul. Betul. Jadi jawapan dia semua betul. Jadi jawapannya apa? D. D. Baik. Bagus. Terbaik dan tahniah cikgu ucapkan. Okey. Seterusnya, mari kita tengok soalan 10. Thank you Irfan Zakwan. Thank you very much. Okey, sekarang kita tengok soalan 10. Soalan 10 ni saya nak panggil Fahim. Fahim. Fahim bin Galib. Sila tengok. Fahim bin Galib pula dah. Kamu Fahim bin apa? Darul Rizal. Cikgu last ajar kamu 2 tahun lepas Kamu tingkatan 2 sekarang? Okey. Baik, nombor 10. Cuba kita tengok. Cikgu ada menggaris perkataan tu. Ada garis frasa tu. Kalau frasa tu betul, kamu pilih jawapan D. Kalau frasa tu salah, kamu pilih yang betul. Sama ada A, B atau C. Faham ke tak? Faham. Okey, sila pilih. Mana satu jawapan kamu? A. A. Di antara ketiga-tiga hasil. A kamu jawab. Memang sah. Kau tak habis belajar lagi. Memang sah. Kau tak habis belajar lagi dengan Tok Misai tu. Okay. Betul ke? Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu kenapa apa beza antara dengan di antara? Kamu kena faham tu Fahim. Di antara versus antara. Cuba bagi tahu cikgu. Tahu ke tidak? Tak. Okey, di antara ni menunjukkan kedudukan. Sebab dia ada D, dia menunjukkan kedudukan. Antara ni dia menunjukkan dia menunjukkan abstrak. Tahu abstrak? Sesuatu yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Tahu. Jadi itulah beza antara dengan di antara. Cuba baca ayat ni. Antara ketiga hasil kerja pertukangan tu. Hasil kerja tu adakah menunjukkan kedudukan? Tak. Tidak. Jadi tak boleh guna di antara. Jadi A salah, C salah. Jadi yang betul ialah antara ketiga-tiga hasil kerja pertukangan itu. B lah jawapannya, fahim? Tak boleh guna di antara Baik, cikgu. Okey. Apa beza ketiga-tiga dengan ketiga? Ketiga kedudukan dalam suatu pertandingan. Ketiga-tiga Ketiga-tiga menunjukkan bilangan. Ketiga ialah place, place. Contohnya first place, second place, third place. Menunjukkan kedudukan, pencapaian. Ketiga-tiga ni menunjukkan bilangan ataupun kuantiti. Menunjukkan kuantiti. Okey. Jadi itu saja fahim. Terima kasih. Jadi jelas tak penerangan cikgu? jelas. Ada kekeliruan tak? Tak ada? Tak ada. Okey, terima kasih. Baik, soalan 11. Soalan 11 ni sangat mudah. Bila mudah maka cikgu nak jawab. Jadi jawapannya ialah C. Soalan pilih ayat sama maksud ni paling malas untuk cikgu baca. Jadi semua murid yang memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga dalam pertandingan hebat bercerita pada peringkat sekolah akan mewakili sekolah ke peringkat daerah.
Kenapa A salah? A salah sebab tak ada peringkat sekolah. A salah sebab tidak ada perkataan peringkat sekolah. Jadi yang paling tepat, yang hampir, paling hampir, dia nak yang paling hampir. Maksud dia ialah C. Jadi bila orang tanya, kenapa A salah cikgu? A salah sebab tak ada pada peringkat sekolah. C sebab ada pada peringkat sekolah. Dia nak yang paling hampir. Okey. Sekarang soalan 12 hingga 13. Pilih ayat-ayat yang betul. Pilih ayat-ayat yang betul. Jadi saya nak memanggil tidak lain dan tidak bukan. Mungkin saya akan panggil Safiah Akilah. Safiah Akilah. Safiah Akilah. Ada dalam talian ataupun tidak? Cikgu tak dengar. Mungkin dia tiada dalam talian. Tapi nama dia ada. Jadi cikgu akan panggil Iris. Iris. Iris ada Iris? Iris juga tiada. Iris tiada, maka saya panggil Iza. Iza ni siapa Iza? Iza ada Iza? Iza ni nama dia ke nama mak? Hello? Cikgu macam dengar suara orang betulkan mikrofon Okey, Iza tak dapat. Dia dah cuba, tak apa Iza. Iza dah cuba, tak apa. Alin, kita panggil Alin. Alin ada Alin? Alin juga tiada. Alia Farhana. Alia Farhana. Cikgu tak nak kita habiskan masa dengan mencari-cari murid Cikgu test satu lagi, kalau ada. Kalau tak ada, maka cikgu akan baca sendirilah jawapan Cikgu akan baca sendirilah jawapan. Baik, kita nak panggil Danish. Danish, kod ada Danish? Danish juga tidak ada. Jadi kalau tak ada, cikgu akan baca sendiri. Cikgu malas buang masa memanggil-manggil nama murid. Okey. Jadi dekat akhirat nanti kalau kamu nakkan syafaat, kamu jangan panggil nama cikgu. Cikgu takkan menyahut Okey. 12. Kini banyak di antara pendatang asing fasih bertutur dalam bahasa Melayu. Nombor 1 dikatakan salah kerana di antara. Cikgu dah jelaskan bahawa di antara tu menunjukkan kedudukan. Sekiranya kita membaca ayat pilihan nombor 1 ni, cuba kita tengok. Ada tak menunjukkan kedudukan? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, kita buang pilihan jawapan nombor 1. Nombor 2, banyak perbezaannya antara Johan dan Jihan walaupun mereka pasangan kembar. Yang salah ialah dan. Kalau antara yang menunjukkan dua pihak, kena guna dengan. Okey, cikgu cerita kat kamu sikit. Antara campur dengan, kita guna untuk menunjukkan dua pihak. Antara campur dan, menunjukkan tiga pihak atau lebih. Kedua-duanya betul. Kita nak guna antara dengan ataupun antara dan. Tetapi, antara dengan digunakan untuk dua pihak. Sekarang ni dia membandingkan Johan dengan Jihan. Jadi kena guna dengan lah. Jadi bila satu salah, dua salah, maka jawapan dia tidak lain dan tidak bukan ialah B, 3 dan 4. Okey, 12 jawapannya ialah B, 3 dan 4. Seterusnya, marilah kita lihat soalan 13 murid-murid. Okey, sebelum tu cikgu nak revise balik. Nombor 1 soalan dia, jawapannya ialah C, patik. Nombor 2 jawapannya ialah A, menyiang. Nombor 3 jawapannya ialah B, meneliti. Nombor 4 jawapannya ialah C, harus. Nombor 5 jawapannya ialah D, dalam. Nombor 6 aduhai sebab malang. Nombor 7 bertaburan. Nombor 8 yang salah di sini ialah jawapannya ialah A, bendera. Kenapa bendera? Kerana berwarna-warni dan juga di sepanjang ini sudah menunjukkan plural. Berwarna-warni dan di sepanjang ini sudah menunjukkan plural. So bendera-bendera tidak boleh gandakan. Nombor 9, semua betul. 1, 2, 3 dan 4. Nombor 10, jawapannya ialah B, antara. Nombor 11, jawapannya ialah C. Dan sekarang ni nombor 12, jawapannya ialah B, 3 dan 4. Sekarang kita akan tengok soalan 13. Kita akan cuba memanggil. Mungkin Riana boleh jawab. Riana, silakan. Soalan 13, Riana. Riana, hai Riana, nana. Okey. Nombor 1, Riana. Betul ke salah? Buku cerita saya yang hilang sejak minggu lepas belum saya temukan lagi.
Betul. Kau ni macam tak yakin aja. Okey. 1 betul. Okey. Nombor 2, setiap murid harus mematuhi peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Betul. Betul Nombor 3, Jasli didenda kerana lewat menghantar buku karangannya kepada Cikgu Jeffrey. Betul. Betul. Nombor 4, Salah. Oh. Kenapa salah? Sebab tak ada dekat. No lah, kita nak kena tahulah apa yang salah. Oleh kerana ni salah lah. Oleh kerana ni yang salah Dalam bahasa Melayu tidak ada oleh kerana dalam bahasa Melayu tidak ada oleh kerana. Kena ingat tu. Dalam bahasa Melayu, istilah oleh kerana salah. Yang betul apa dia, Riana? Kerana je. Kerana ataupun oleh sebab. Yang betul Kerana dengan sebab sama. no. Kerana kata hubung. Kerana ialah conjunction, sebab ialah noun. Cikgu ingat kerana ialah kata hubung. Kata hubung dalam bahasa Inggeris ialah conjunction. You know conjunction? Yes. Okay. Sebab ialah noun. Kata nama. Itulah beza dia. Kata hubung dia kena ada 2 ayat. Kata hubung dia kena ada 2 ayat. Itulah dia. So kita boleh gabungkan ayat tu. Okey. Jadi oleh sebab yang betul, oleh kerana salah. Jadi the answer is apa dia, Riana? C. 1, 2 dan 3. Baik. Terima kasih Riana. Bagus. Thank you. Alright. Thank you. Okey. Sekarang ni kita akan tengok Alia Farhana. Saya sakit tekak cikgu. Tak apalah. Sakit tekak kita karaoke sama-sama Alia Farhana. Okey Alia Farhana. Cikgu nak dengar sikit suara kamu yang sakit tu macam mana? Orang kata perempuan ni kalau suara dia sakit, tekak dia sakit, suara dia macam Ella ya. Ella. Okey, jadi kita akan panggil orang lain pula. Kita akan panggil Risa. Risa, silakan Risa. Risa ni siapa? Saya tak pernah dengar nama Risa ni. Kamu pernah join kelas ni ke Risa? Hello? Tadi dia dah buka, tiba-tiba dia tutup balik. Dia dah buka tadi, lepas tu dia tutup balik. Okey. Cikgu mendapati bahawa banyak murid cikgu ni pemalu nasib baik aku bukan Cikgu Galib. Kalau Cikgu Galib dia, cikgu tahulah, cikgu sangat close dengan dia kan. Maksudnya, kalau murid tak buka video, dia akan remove. Murid tak memberikan respon, mikrofon rosak, dia akan remove. Dia macam tu lah. Okey. Jadi kita akan cuba panggil balik nama-nama yang telah kita panggil. Kita akan cuba panggil Hannah lah. Idlan Hakimi. Idlan Hakimi ada tak? Idlan Hakimi. Ya cikgu. Itulah dia nama semangat sikit aku dengar suara lelaki ni. Okey Idlan Hakimi, sila tengok soalan 14. Selepas berlaku perselisihan faham, mereka tidak lagi bertegur sapa. Ini keadaan ini diibaratkan jauh panggang dari api. Okey, jadi jawapannya? Jauh Okey. panggang dari api. Okey, kamu tahu tak maksud jauh panggang dari api? Tak. Jauh benar. Jauh benar maksudnya. Jauh benar. Apa yang dikatakan? Jauh, orang kata jauh panggang dari api ni ialah jauh beza lah, jauh beza. Jauh beza lah. Sesuatu yang jauh beza. Sesuatu yang jauh beza. Maksudnya lah jauh beza dengan perkara sebenar yang dimaksudkan. Jauh beza dengan perkara sebenar yang dimaksudkan. Okey, ayat dicincang tiada putus bermaksud hubungan adik-beradik. Hubungan adik-beradik tidak akan terputus. Antan patah, lesung hilang. Bermaksud ditimpa malang berterusan. Ditimpa malang berterusan. Ditimpa malang berterusan. Berkerak rotan berpatah arang bermaksud hubungan
pergaduhan yang sukar dipulihkan. Hubungan pergaduhan yang sukar dipulihkan. Bermaksud jawapannya ialah apa dia? Jawapannya ialah jawapannya ialah D. Berkerat rotan berpatah arang. Berkerat rotan berpatah arang. Itulah jawapan yang tepat. Maksudnya ialah dia berselisihan faham. Dia bergaduh. Mereka tidak lagi bertegur sapa. Dah tak kawan sampai sekarang. Jadi inilah yang dikatakan sebagai berkerat rotan berpatah arang. Okey. Jauh panggang dari api bermaksud jauh beza. Dia bermaksud macam bagai langit dengan bumi lah. Jauh beza. Jauh panggang dari api. Agak mustahil lah. Dia macam membawa maksud agak mustahil pun ya juga. Okey, seterusnya soalan 15. Soalan 15 kita nak panggil, mungkin kita akan cuba panggil Diana. Nik Diana. Nik Diana ada? Okey, jap cikgu. Okey, tak apa, cikgu tunggu. Asalkan cikgu dapat dengar suara kamu. Boleh cikgu bagi soalan next tak? Oi, boleh pula pilih-pilih soalan. Okey. Maksudnya ialah boleh pula pilih-pilih soalan. Maksudnya dia takut nak jawab soalan ni. Okey. Peribahasa belut pulang ke lumpur. Okey. Saya nak cuba. Okey, Aiman. Mungkin Aiman boleh cubalah. Aiman. Aiman cuba jawab nombor 15. Peribahasa belut pulang ke lumpur mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa yang berikut kecuali Okey, yang pertama kamu kena bagi tahu tu apa maksud belut pulang ke lumpur. Maksud belut pulang ke lumpur apa? Jawapannya ialah pulang ke tempat asal. Itu maksud dia. Maksud dia pulang ke tempat asal. Jadi cari. Haruan pulang ke lubuk maksud dia apa? Pulang ke tempat asal juga. Sirih pulang ke gagang. Pulang ke tempat asal. Berapa tinggi terbang bangau hinggap di belakang kerbau juga. Pulang ke tempat asal. Jadi burung terbang dipipiskan ada, apa maksudnya? Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti dia dah buat. Melakukan perbuatan bagi perkara yang belum pasti. Itulah dia. Melakukan perbuatan bagi perkara ataupun melakukan sesuatu bagi perkara yang belum pastilah. Jadi jawapan di sini ialah dia nak kecuali. Yang mana yang kecuali man? D. D lah dia. Itulah dia. Kita kena tahu dia punya makna. Barulah kita boleh jawab. Burung terbang dipipiskan lada. Maksudnya kamu dah buat sesuatu yang belum pasti. Contohnya, kamu yakin kamu akan dapat kerja dekat tempat A. Tiba-tiba, kamu pergi berhenti dulu kerja kat tempat B. Belum dapat lagi kerja kat tempat A, kamu dah berhenti dulu kerja sekarang kat tempat B. Itu yang silap tu. Okey, faham man Faham. Okey, jadi soalan 14-15 selesai. Sekarang kita tengok soalan 16. Okey, terima kasih. Bukan merancang sesuatu yang belum pasti diperolehi. Dia buat sesuatu. Tu Riana. Okey, sekarang ni cuba tengok sajak di bawah dengan telitinya. Kita tengok balik. Soalan 16. Baca sajak di bawah dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ku ingin berterima kasih. Ni sajak ku ingin berterima kasih. Sajak ini sangat popular. Sajak aku ingin berterima kasih ni sangatlah popular.
Dari cikgu tingkatan 1 dulu dah ada dengar orang mendeklamasikan sajak ni. Tapi cikgu tak belajar sajak ni. Jadi kamu tengok. Kita nak menguasai sajak ni, kita kena tahu rangkap demi rangkap. Okey, sekarang ni cuba kamu dengar betul-betul. Cikgu tak mendeklamasikan lah. Cikgu baca aja. Cikgu baca aja. Okey, jadi cuba tengok. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Maksudnya, penyajak ni tidak berterima kasih kepada hujan. Dia nak berterima kasih kepada hujan. Sebab apa dia nak berterima kasih kepada hujan? Kerana hujan telah menyejukkan jiwa ni. Jiwa ni ialah manusia lah. Telah menyebabkan manusia ni menjadi sejuk. Api amarah pun terpadam. Dan menyebabkan kemarahan manusia tu terpadam. Sebab itulah nak berterima kasih kepada hujan. Jadi bila orang tanya, kenapa nak berterima kasih kepada hujan? Yang pertama, hujan tu telah menyebabkan manusia ni berasa sejuk. Dan perasaan marah pun boleh hilang disebabkan hujan sebab terkena air. Jadi, cuba tengok soalan 16. Mengapakah penyajak ingin berterima kasih kepada hujan? Jadi, cuba kita tanya Diana. Diana nak cuba jawab tadi kan? Dah boleh setting dah Diana? Dah. Okey. Sila jawab soalan 16. Kenapa penyajak ni nak berterima kasih kepada hujan? B, 3 dan 4. Hujan mampu meredakan kepanasan dan hujan menginginkan suasana yang panas. Ya, bagus. Hebat. Jadi 3 dan 4. Sebab dia nak tengok berdasarkan sajak. Okey, bagus Nik Diana. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Jadi murid-murid, kalau kita nak jawab sajak, kita kena jawab berdasarkan dalam petikan sajak. Jangan fikir logik. Okey, kita tengok pula rangkap yang kedua. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu sentiasa menghamilkan rezeki buat petani. Tadi penyajak berterima kasih kepada hujan. Kemudian yang ini penyajak nak menyemai budi. Menyemai budi ni bermaksud dia nak membalas budi lah. Dia nak berterima kasih lah juga sebenarnya. Sesekali ku ingin menyemai budi. Maksudnya dia nak say thank you. Dia nak balas budi tanah. Kenapa? Kerana disebabkan tanah yang subur telah menyebabkan hasil-hasil petani tu menjadi. Kerana tanah tu menjadi sumber rezeki buat petani. Yang tadi terima kasih kepada hujan berangkap pertama. Yang kedua, nak thank you kepada tanah. Kerana disebabkan tanah yang subur itulah telah memberikan hasil rezeki kepada para petani untuk meneruskan hidup. Kita tengok rangkap yang ketiga. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudra, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Maksudnya samudra tu laut. Penyajak dia nak bagi tahu ikan. Dia nak berterima kasih kepada ikan. Terima kasihlah ikan, oi. Sebab apa? Disebabkan ikan di laut itulah yang menjadi sumber rezeki kepada nelayan. Kepada nelayan. Kalau tanah tadi petani. Kalau ikan ni nelayan. Okey, rangkap keempat pula. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercinta. Penyajak nak berterima kasih kepada pejuang-pejuang negara kerana sanggup menggadaikan nyawa untuk mempertahankan tanah air tercinta. Rangkap kelima. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga. Penyajak pula nak jadi bunga. Menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Maksudnya penyajak ni dia nak menjadi sukarelawan. Sukarelawan supaya dapat mewujudkan keamanan akibat peperangan yang berlaku. Itulah dia. Alangkah indahnya dunia. Rangkap terakhir. Andai semua merenung kekosongan kehidupan ini. Maksudnya penyajak mengatakan bahawa alangkah seronoknya kalau semua orang berfikir macam aku ni, yang berfikir tentang kesyukuran hidup,
yang berfikir tentang keamanan dunia. Itulah maksud sajak ini. Dia lebih kepada bersyukur atas apa yang dikurniakan oleh Tuhan lah. Okey, 17. Yang berikut ialah pengajaran yang terdapat dalam sajak, kecuali kita haruslah bersikap baik hati. Betul ni, baik hati. Menyemai budi, rangkap kedua ni, menyemai budi, baik hati. Kita perlulah bersikap ringan tulang. Betul? Ini petani-petani ni mencari rezeki, nelayan-nelayan tua ni pergi cari rezeki dekat laut, itu menunjukkan nilai kerajinan. Kita perlulah bersaing untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. C ni tidak ada. Tidak ada dalam sajak. D ni memanglah hendaklah bersyukur terhadap anugerah daripada Tuhan. Okey. Seterusnya, soalan 18. Simile ni apa? Simile ni ialah perbandingan. Perbandingan yang ada perkataan seperti, bagai, laksana, umpama, bak. Inilah kata kunci simile. Perbandingan yang ada perkataan seperti, yang ada perkataan bagai, yang ada perkataan laksana, yang ada perkataan umpama, yang ada perkataan bak. Apa lagi? Okey, anafora. Anafora ialah pengulangan perkataan di hadapan baris. Pengulangan perkataan di hadapan baris. Anafora. Okey, cikgu tunjuk kat kamu anafora macam mana? Biar cikgu cerita kat kamu anafora macam mana. Okey. Cintaku padamu, haruskah aku teruskan? Cikgu reka sajak sendirilah. Cintaku tidak akan kekal abadi. Walaupun hidungmu terlalu besar lubangnya. Walaupun wajahmu penuh dengan jerawat batu. Cikgu reka je. Ini contohlah rangkap. Maksudnya cikgu nak cerita anafora. Tak elok ni. Sajak ni. Sajak ni tak elok kerana dia macam body shaming. Okey. Okey, body shaming jerawat ni. Okey. Tapi sebenarnya cikgu bukan nak hina orang. Cikgu nak cerita kat kamu anafora ni. Anafora ni pengulangan perkataan di hadapan baris. Ni tengok cintaku. Cintaku. Ni anafora lah. Jadi dalam rangkap di atas, anaforanya ialah cintaku. Walaupun wajahmu terlalu besar jerawat batu. Okey. Alright. Epifora apa epifora? Epifora ialah pengulangan perkataan di hujung baris. Di hujung baris. Okey, kamu tengok yang ni anafora Cintaku, cintaku itu anafora. Epifora apa dia? Epifora pengulangan di hujung baris. Cikgu type epifora. Cuba kamu kenal pasti. Apakah epifora dalam rangkap yang cikgu cipta ni? Apakah epifora dalam rangkap yang cikgu cipta ni? Cikgu cipta saja senang aja. Cuba bagi tahu cikgu apakah epifora dalam ni. Pandai kan korang? Kan betul. Okey, batu lah. Batu. Walaupun hidungmu terlalu besar lubangnya seperti batu. Walaupun wajahmu terlalu besar jerawat batu. Tambah sikit lagi lah. Aku tetap mencintaimu. Hingga kau mati ditelan ular sawah. Macam itulah. Okey, ini cikgu bagi contoh je lah sajak ni. Kau janganlah ni.
sebesar batu pun boleh. Okey. Kamu janganlah buat sajak macam ni kalau kamu ada power ke makwa kan. Kecil hati dia. Kecil hati dia okey. Kalau muka dia tu pun tak siap, kau pujilah dia. Awaklah paling handsome yang saya kenal. Walaupun kat belakang kau muntah-muntah tengok muka dia. Okey. Jadi itulah epifora, pengulangan perkataan di ujung baris. Metafora ni unsur perkataan yang terdiri daripada abstrak dan konkret. Apa tu abstrak, apa itu konkret? Abstrak ni ialah sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contoh. Dan konkret ni pula sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar. Itulah maksud konkret. Itulah maksud konkret. Kamu jangan ni pula, jangan keliru pula. Itulah maksud abstrak dan juga konkret. Jadi sekarang ni cuba kita tengok. Cikgu ni memberikan penerangan detail. Baik, api amarah pun terpadam. Api ni konkret. Amarah ni perasaan marah. Perasaan marah kita tak boleh nampak. Yang kita nampak ialah orang yang marah. Jadi jawapan di sini ialah metafora. Kerana dia terdiri daripada unsur abstrak dan konkret. Apakah yang konkret? Api. Api kita boleh nampak. Amarah kita tak boleh nampak. Okey murid-murid. Itu saja. Okey. Baik. Sekarang kita tengok soalan 19. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu ikan-ikan yang riang. Riang ni ikan ni. Liar di belantara samudera. Kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Nilai yang cuba diketengahkan oleh penyajak dalam rangkap sajak di atas ialah, apakah nilai dia? Dia nak berterima kasih lah. Berterima kasih ialah satu nilai kesyukuran. Nilai kesyukuran. Okey, murid-murid. Itulah nilai kesyukuran. Dan yang terakhir, apakah tema yang sesuai bagi sajak aku ingin berterima kasih? Dia banyak cerita tentang terima kasih. Maksudnya ialah tema yang utamanya ialah penghargaan dan kesyukuran terhadap kurniaan Tuhan. Itulah tema sajak ini. Baik, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya? Jadi semua ini telah cikgu jelaskan secara terperinci. Soalan nombor 13 dan 17. Nombor 17 ialah C. Dia nak kecuali. Nombor 13 pula ialah C. 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Baik. Jadi ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Cuba tengok berapa markah yang kamu dapat per 20 tu. Berapa markah yang kamu dapat per 20? Kalau dapat tinggi tu okey. Kalau dapat tinggi tu okey. Kalau dapat rendah tu innalillah. Okey murid-murid. Kalau tidak ada apa-apa soalan, sekarang ni kita punya kelas sudah menunjukkan pukul 2. Sudah menunjukkan pukul 2. Jadi yang pertama, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid kerana sudi bersama cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam kelas penulisan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye semua. Selamat berhujung minggu.